Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton channel YouTube kami Gago.tv dan selamat kembali dalam segmen Gago Tutor. Bersama anda, saya Wan Zulkarnain adalah seorang usahawan, editor video, graphic designer, komputer programmer, pengarah animasi atau ada sesetengah kawan cakap Jack of all trades but master of none. Kali ini dalam Gago Tutor kita sambung untuk episod seterusnya untuk menyunting video menggunakan perisian penyuntingan DaVinci Resolve. Untuk pengetahuan, DaVinci Resolve ini ada dua versi, iaitu satu versi percuma dan satu lagi versi komersial. Seperti video sebelum ini, video ini juga dihasilkan menggunakan dana daripada Finas. Ribuan terima kasih kami ucapkan pada pihak Finas kerana sudi menyumbangkan dana untuk menjayakan video-video ini. Sebelum itu, jom like dan subscribe channel kami ini di butang like dan subscribe di bawah. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial yang ringkas dan mudah bagaimana anda boleh menggunakan perincian DaVinci Resolve dalam menghasilkan video anda sendiri untuk pelbagai platform. Tidak kisah sama ada anda seorang yang baru bermula atau telah lama menggunakan perincian ini, anda boleh ikuti tutorial ini dengan sedikit tip-tip yang saya akan tunjukkan dan juga bagaimana menggunakan penyuntingan ini secara efisien. Antara tip-tip yang teknik yang saya suka gunakan yang paling pantas dan efisien adalah menyunting video dengan mengikuti jujukan proses yang telah ditetapkan dan biasa digunakan oleh pengguna DaVinci Resolve. Okey, mari mulakan dengan membuka perisian anda. Klik pada ikon DaVinci Resolve. Okey, anda akan melihat splash screen DaVinci Resolve version 17. Kemudian anda akan dipaparkan dengan tertingkap pengurus projek atau project manager window. Di sini anda boleh lihat projek semasa yang sedang dibuat atau boleh pilih untuk bina projek baru dengan mengklik pada Untitled Project. Sekarang kita mula dengan New Project. Berikan tajuk. Tekan butang Create. Okey, anda akan disediakan antara muka DaVinci Resolve. Perkara pertama yang anda perlu perhatikan adalah pada bahagian bawah, terdapat butang untuk menentukan rujukan peringkat kerja penyuntingan yang setiap satunya mempunyai kawasan kerja ataupun workspace yang berbeza. Ini merupakan pipeline untuk penyuntingan di dalam DaVinci Resolve. Pada bahagian media, ini untuk mengurus media-media atau fail multimedia. Pada bahagian cut adalah untuk membuat suntingan asas dan mudah untuk pada klip dalam fail media. Manakala untuk bahagian edit, workspace edit ni untuk penyuntingan menyeluruh keseluruhan video yang hendak dihasilkan. Bahagian Fusion pula adalah untuk mengendalikan kesan-kesan khas, animasi, teks dan sebagainya. Tool yang paling popular di dalam DaVinci Resolve, bahagian color. Bahagian color ini adalah untuk kita nak buat penggradan warna untuk video kita dan pembetulan warna. Dan juga antara bahagian yang menarik adalah Fairlight. Fairlight ini adalah untuk menyunting semula suara audio ataupun muzik untuk fail video anda. Dan pada bahagian yang terakhir sekali adalah Deliver. Pada bahagian ini, di mana semua kerja yang telah anda hasilkan akan dieksport kepada fail video ke format yang anda mahukan. Kita boleh lihat kita ada format custom, kita ada format yang boleh dipindahkan ke platform YouTube, kita ada platform Vimeo, Twitter, dan ini boleh disimpan pada dalam Dropbox. Kita ada format H264,
kita ada H265, kita ada format generic IMF, ataupun nak pindahkan kepada Final Cut Pro mahupun kepada Premiere, ataupun penyuntingan Avid, Pro Tools, ataupun kita nak export hasil kerja kita pada audio sahaja. Okey, untuk bermula kita kembali kepada bahagian media, di mana ini adalah untuk pengurusan aset-aset media kita. Okey, perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah untuk memastikan projek video anda disetup dengan betul. Klik pada bahagian bawah sebelah kanan pada butang setting, project settings, ataupun kita boleh pergi dekat sini, file, kita pergi pada project settings. Di sini anda perlu configure setting yang perlu untuk video anda. Untuk tutorial ini, mari kita tukarkan resolusi timeline kita yang secara default kita boleh ubah dia pada 1920 times 1080 SD. Okey, yang ini cukup untuk menghasilkan video untuk platform YouTube. Malah stesen TV kebanyakannya masih lagi menggunakan format ini, kecuali OTT seperti Netflix yang meminta format setinggi 4K. Tapi perlu diingatkan, semakin tinggi format resolusi yang kita setkan, ianya memerlukan stesen kerja atau PC yang berkuasa tinggi. Seterusnya, untuk timeline frame rate, kita boleh gunakan frame rate sekitar 24, 25 ataupun 30. Selalunya pemilihan frame rate mengikut kesesuaian video yang anda hendak hasilkan. Untuk movie, kebanyakan frame rate digunakan pada 24 atau 25, manakala untuk kandungan atas talian, ramai yang menyukai frame rate sehingga 30. Tetapi untuk tutorial ini kita setkan pada frame rate 25 sahaja. Dan pastikan playback frame rate juga disetkan pada rate yang sama. Bahagian video monitoring, kita boleh setkan video pada HD 1080p 25, ataupun kita boleh turunkan sedikit HD 720p 25. Okey, untuk setting video monitoring ni, saya sukakan yang lebih rendah sebabkan dia tidak akan menggunakan memori yang banyak. Jadi kita akan boleh buat kerja secara lebih laju. Okey, save kan. Kita akan mula mengimport footage video kita. Ada pelbagai cara kita boleh import file media kita, seperti membuka folder Explorer dan drag masuk file yang kita mahukan, atau right click, ataupun kita boleh pilih pada directory di sini di mana kita letakkan file video kita. Okey, sekarang saya akan masukkan beberapa klip video saya sendiri. Kita boleh lihat ada file video klip yang utama dan file video untuk opening, dan kita ada B-roll, kita ada file audio dan file image gambar logo. Okay, sekarang kita masukkan semuanya. Ke dalam DaVinci. Okey, sekarang kita dah import masuk file-file kita ke dalam pada bahagian media. Okey, jadi ini akan muncul pada semua bahagian, pada cut, pada edit, pada fusion. Jadi ini kebaikan kita menggunakan perisian DaVinci ini, dia memberikan kemudahan kita boleh guna pakai semua file yang kita telah import tadi kepada setiap bahagian. Langkah seterusnya, kita nak buat pemotongan footage video yang kita nak gunakan.
anda boleh klik pada bahagian cut dan boleh menyunting setiap fail video untuk menghasilkan setiap suntingan. Kalau ikutkan saya sendiri amat jarang menggunakan cut, tapi saya terus selalunya lompat terus pada bahagian edit. Kita boleh terus memulakan proses penyuntingan dan membina cerita yang kita nak pada bahagian ini. Kita boleh lihat, right click pada timeline yang telah dihasilkan. Kita boleh lihat timeline setting. Dan monitor. Seperti yang anda telah lihat, fail yang daripada fail media kita boleh lihat pada sebelah bahagian monitor sebelah kiri, dan pada timeline kita boleh setkan clip timeline pada monitor sebelah kanan. Pada bahagian timeline kita boleh semak pada bahagian mana yang kita nak gunakanlah. Anda boleh gerakkan footage anda ke depan, ke belakang, mengikut kesesuaian cerita yang anda hendak buat. Okay, setiap kali anda gerakkan ke kiri ke kanan, anda akan dipaparkan footage pada paparan playback monitor yang menunjukkan video anda. Sebelahnya pula adalah paparan preview. Digunakan jika anda mahukan preview sesuatu klip. Anda boleh klik file yang anda hendak masukkan dalam preview. Pada bahagian toolbar timeline ni, anda boleh buat zoom ataupun zoom in klip video. Ada butang kawalan untuk zoom untuk spesifik klip ataupun full zoom untuk melihat keseluruhan fail klip anda. Ini penting bagi menyunting mengikut perspektif anda sendiri. Jika anda mahu mengubah bagaimana paparan antarmuka timeline, anda boleh klik pada butang di hujung ni. Okey, kita ada lihat kat sana timeline view option. Boleh klik. Okey, anda boleh setkan lah macam mana anda nak gunakan. Option yang anda nak gunakan lah, yang anda biasa akan gunakan lah selalu. Ini kita boleh tentukan ketinggian track video ataupun audio. Okey, setkan ikut cita rasa anda sendiri. Okey, pada klip anda boleh tentukan kedudukan klip yang anda hendak pentung. Gunakan handle pada hujung klip. Handle macam ni. Anda boleh buat potongan macam ni. Ataupun kalau anda hendak buat potongan klip ni, anda boleh gunakan ni blade edit mode ataupun tekan ke kunci B. Klipkan blade pada real footage yang kita nak potongkan. Okey, contoh macam ni saya nak potongkan sedikit lah. File di depan saya ni. Okey. Jadi bahagian ni saya tak nak gunakan, saya akan padam.
Ataupun pada bahagian ada sebahagian ni saya tak nak guna. Contoh pada bahagian ni saya potong, dan pada bahagian ni saya potong. Jadi saya klik pada bahagian ini yang nak dibuang, tekan butang delete dan automatically dia akan tercantum macam magnet lah. Ataupun kalau kita tak nak cantumkan macam magnet, kita boleh gunakan backspace. Dia akan potong tapi akan bagi ruang kosong di antara klip. Anda boleh tambah klip dan alihkan klip ke atas. Sebagai contoh, saya tarik lagi klip baru ni, biru ni saya letakkan pada bahagian atas. Jadi dia akan membentuk layer video yang baru. Jadi terpulang kepada anda sama ada anda tambahkan video ataupun image lagi pada sebelah kiri atau kanan klip. Dia tak ada kaedah betul atau salah dalam menyunting. Dia ikut cita rasa anda dalam menyunting ni lah secara laju. Fokus utama anda adalah nak menyusun klip-klip ini dalam membentuk cerita anda. Okey, kita dah tambah footage B-roll kita yang lain. Okey, sama juga kita akan susunlah sikit. Okey, macam ni kita nampak klip kita terbalik. Kita boleh gunakan handle transform. Kita boleh, kita klik pada klip ni. Kita boleh alih macam ni. Ataupun kita boleh gunakan inspector. Kita boleh rotation tu kita boleh buat. Macam ni saya nak tetapkan pada negatif 90. Enter. Okey, lepas tu kita boleh tarik ni, kita adjustkan dia supaya dia penuhkan skrin. Okey, lagi sikit kita nak letaklah 2 lah kod. Okey. Sama juga seperti file video, file audio kita ke dalam bahagian layer audio. Okey, kita ada file audio ni. Okey, right. Kita masukkan je. Kita nak buat layer baru lah kat bawah. Masukkan. Masa dekat ini, abang akan hasilkan beberapa siri tutorial yang akan disampaikan. Kita boleh buat adjustment pada kadar klik pada bahagian file audio tadi. Kita nak letak mengecil ataupun membesar. Kebiasaannya untuk file latar ni kita letakkanlah sedikit bawah. Tak adalah perlu besar sangat suara dia. Okey. Tutorial dan juga termasuk abang sendiri. Dia nampak macam lagu sikit tapi kita dah nampaklah sedikit apa yang kita nak buat. Cukup untuk setakat ini dulu. Kita akan bersambung lagi ke bahagian yang seterusnya dalam video kita yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Ganggu.tv, sila like video ini dan tekan butang notifikasi loceng itu. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.